Ignition sequence has started. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have commit and we have Podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh Aligaban Art dengan kerjasama Taman U Street Market. Layari Facebook Taman U Street Market untuk mengetahui jadual mereka. Dah pakai hikayat baju terpakai RM100 senaskah sebuah buku rujukan bagi memudahkan anda yang ingin memulakan perniagaan baju bandel. Layari shopee.com bagi pembuat pembelian. Setiap pembelian melihatkan anda menyertai cabutan bertuah. Follow dan subscribe kami di Facebook, Instagram, Spotify dan YouTube channel. Aku mengingat betul dengan ni. Suruh dia jerit ayuh. Ayo. That's all to the show. Yeah. Kawan-kawan mari dengarkan, yang lalu lalang mari dapatkan, yang dari jauh mari dekatkan. Cuba dengarkan apa yang ingin ku sampaikan. Empat sekawan bermula di jalanan, mencari bahan mengisi ke lapangan. Dari perbualan menjadi kenyataan, Maaf Cakap Podcast ingin kami hidangkan. Maaf Cakap Podcast, Maaf Cakap Podcast, Maaf Cakap Podcast, Maaf Cakap Podcast. Aku terfikir cakap Cabi dengar lagu kita ni. Apa ke babi kau nyanyi ni kan? Aku follow. Maaf cekiap. Cekiap tak suka. Selamat kembali ke Maaf Cakap Podcast. Saya Aizat Yusof. Saya Ali Gaban. Saya Ilham Fazil. Saya Cabi Arudi Jam. Bersambung lagi kita di bahagian yang kedua dengan tetamu undangan kita. Cabi harus direjam. Itu nama Facebook dia. Siapa lepas-lepas ni kalau ada dengar nak add friend boleh type Cabi harus direjam. Kenapa Cabi harus direjam? Harus nama pena. Dia bukan nama lama. lah. Macam aku pakai Ali Gaban. Yang kau dulu Black Mall tiba-tiba dah tukar jadi Aizat Yusof. Kenapa tukar? Pendiri tak tetap ni. Tak, bukan. Dia pun cakap dengan aku tukar lah Jad. Jadi aku ikut lah. Aku pula cakap tukar. Aku rasa engkau yang mengaku diri sendiri sebabnya orang susah nak cari. Salah rumah aku. Kita kadang-kadang kalah dengan rumah. Tak ada. Kau dah mengaku kat bini kau yang kau seorang selebriti. Kepala Bini otak kau kau. kau seadanya sebenarnya. Jadi selebriti kau ni. Tapi yelah. Takut bini dengar kan? Bini aku dengar sian hari-hari. Dia salah seorang subscribers yang setia. Setia. Tapi tak pernah komen lah. Gitu. Berani komen lah. Okay, kita sambung di bahagian yang kedua. Kita masih lagi dengan tetamu jemputan kita, Cabi, abang Cabi kita. Ya. Abang pun boleh, brother pun boleh. Alah, kita untuk kali ni je lah kita letak kan. Bang Cap. Comel macam Bang Cap. Jangan salah sebut. Bang Cap tu Dengar melancap tu. Sebenarnya tadi di bahagian pertama kita dah ada cerita sikit pasal basikal. Sebenarnya ialah antara salah satunya aku kenal Cabi ni pun basikal juga lepas sebabnya waktu yang event yang dekat Floor 21 lah. Capital 21. Floor 88 Adili. Capital 21 tu ialah lebih kepada event bandel. Dan kita pun tak tahu, kita tahu yang ada gig kan, tapi ialah waktu tu dia dah macam-macam lah pelbagai. Jadinya mungkin waktu tu aku jumpa Cabi ialah atas dasar kawan-kawan kan. Jadinya tak betul-betul true lah orang kata. Jadinya bila yang kita kayu hari tu yang dekat Spring Lab tu, maknanya aku boleh consider itu true lah kan. Aku pun yelah main kayu basikal. Benda kan, sama event basikal kan. Lepas tu tahu dia pun main basikal juga. Jadinya yang apa yang aku kenal lah, Cabi pun buat juga benda-benda basikal ni kan. Service, consultation, repair. Kadang-kadang
merayau masuk dalam kelapa sawit kan. Mungkin yelah sebab tak ada peluang untuk travel dalam yelah sempadan tak buka lagi. Aku rasa terlepas juga ke mana-mana kan. Jadinya kita akan sambung juga cerita basikal tadi. Betul. Tadi pun dah sampai mana tadi? Kita last pasal servis Bukan servis. pasal apa basikal yang kau nak sebenarnya. Itu poin paling penting bila kita nak main satu-satu benda ni kan. Macam contoh ialah apa pun nak, sebelum ni pun aku pernah cerita dengan Ijat kan, cerita dengan kawan-kawan aku yang datang yang nak minta pandangan dengan pendapat lah kan, basikal macam mana nak buat. Kata first mula-mula sekali ialah orang selalu tanya aku cerita apa benda yang aku buat je. Kenapa kau buat basikal aku macam ni? Dia tanya aku lah kenapa basikal aku buat macam ni. Kata first mula-mula aku nak basikal aku macam ni. Dah siap macam itu, aku dah tak peduli dah benda-benda lain. Yalah, poin yang bagusnya aku dapat basikal apa yang aku nak. Yang keduanya duit aku tak habis lah. Tak merepek. Kau main basikal dengan betul lah tu. Tak merepek lah basikal aku. Kalau tak ada je benda kau nak. Betul. Tukar tu, tukar ni, tukar tu, tukar ni. At least paling tidak boleh kau nak buat. Tapi benda tu orang kata sama ada spare part ataupun secondary backup kan. Tak adalah kejap tayar ni tak ngam, tukar tayar ni. Ni terpaksa jual. Kan banyak kerja. Kan dah rugi sikit tu kat sini. Itu je lah pelbagai macam-macam benda lagi lah kan. Jadinya jelaskan dulu apa benda yang kau nak. Kan lepas tu baru kau buat kan? Betul. Tanya diri sendiri lah. Kita sambung kepada Syabi. Kau kena sambung tu kena ada soalan. Aku nak cakap apa terus ni? Itulah yang tadi yang sambungan yang tadi sambungan yang tadi. part satu tak habis tadi tu. Cara nak Bi, kau sini memilih. sikit Bi, mic kau. Macam mana? Sini sikit. Yeah. Sini Okay. So dia Tak dia. okay, aku tahu nak start macam mana. Okay. Dia terpulang pada individu. So, kau nak basikal yang macam mana? Macam Ali punya konsep aku suka sebab dia buat basikal untuk diri dia. Dia memang referkan kawan pada aku. Kau mesti referkan kawan. Apa-apa. Tapi dia dah dapat lah. Okay, ni aku nak. Aku selalu akan tanya pandangan, tak kisah apa-apa pandangan sekalipun daripada kawan. Contoh aku ada benda yang aku nak. Aku akan tanya dia dengan option. Agak-agak aku akan bagilah gambar harga relevan atau tak dengan keadaan semasa kan. Jadinya daripada situ dia akan bagi pandangan. Daripada pandangan tu baru aku buat aku punya keputusan. Kau research sendirilah. Kau ada research untuk diri kau sendiri lah. Kau nak apa dan apa. Tetap apa benda yang aku nak atau aku nak, tapi tetap aku nak pandangan daripada kawan-kawan. Faham. So kau macam mula-mula tulis Ilal soal, contoh dia nak apa basikal apa yang murah contohnya kan. Tu pada aku ikut kau punya kocek lah. Kau nak macam mana kan. Tapi yang paling penting macam Ali cakap, tanya diri kau lah. Kau nak Konsep apa? Konsep apa? Konsep apa? Nak vintage ke? Macam aku basikal aku personalize tau sebenarnya. Personalize diri aku. Aku expose diri aku dalam bentuk basikal aku. Maksudnya aku suka diterjemahkan lah. Bukan terjemahkan lah. Kita macam apa? Sorry. Jatuh pula. Tak apa tu. Ada benda Ada benda cuit. Ada nenek kewayan. Ada benda ngikut tu dia macam aku suka benda yang aku suka. Jadi kat basikal aku tu dia lebih kepada diri aku je. Orang suka. Ada orang suka. Dia nak, aku selalu dapat soalan, "Bang, saya nak basikal macam abang." Tapi aku soalan balik, macam mana? Sebab basikal aku tu kejap. Kau ada berapa basikal sekarang? Aku ada banyak. yang orang kata dalam hati aku, basikal yang aku takkan jual ada 5 biji. Apa? Basikal? 5 biji. Foldy 16 inch. Dah yang baru daun tu lah. Daun klasik tu. Daun klasik track actually dia adalah commuter bike. Yang Jibam pakai tu lah? Bukan, itu yang Jibam pakai touring bike. Yang track 520 kan? Legend. Itu memang untuk touring. Yang ni tak, dia untuk commute. Itulah first bike aku, track tu. Aku beli sebab dia boleh jadi macam-macam. Dia boleh jadi basikal commuter, dia boleh jadi touring, dia boleh jadi dia hybrid lah. Dan yang terkini aku naikkan darjat dia sebagai basikal gravel. So basikal gravel aku tu adalah basikal commuter bike aku, yang first bike aku tu. Satu lagi yang basikal biru tu, pada aku dia lebih kepada expression aku lah kat basikal tu. Maksudnya aku suka travelling, aku suka vintage, lepas tu aku suka benda yang nampak dia punya history. Kalau kau tengok basikal tu, dia ada history dia. Maksudnya history dia punya kesan cala dia punya karat dia yang lama. Ada certain part, contoh macam dekat kawasan dekat top tube atas tu kan, ada tulisan kan. So kau nampak tau macam, ni dah lama ni. Tulisan dia pun dah, dia bukan fade disebabkan rosak, dia fade disebabkan zaman. Disebabkan usia. Kau nampak dia punya ni. Jadi aku preserve benda tu. Kau tak spray balik ke kan? Even dia punya part original semua aku simpan. Sebab
dia macam ada history lah. Dia macam contoh kalau kau cakap kau tanya aku gitar apa kau suka pakai. Aku suka pakai gitar Fender yang 60-an yang dah ada orang guna use. Aku tak nak beli yang baru. Sebab aku nak dia macam misteri tau. Pada aku dia macam ada satu history dia dan dia misteri sebab kita tak tahu apa perjalanan yang dah lalu. Dan dia ada dengan aku. Macam tu. Macam kau gitar, kau suka gitar apa, Kim? Dah boleh digit kot. Gibson Les Paul. Gibson. 59. Sebab member Kau jangan tengok aku lah, aku tak faham sangat. Member dah nak terlap. Daun klasik ada 2 biji Daun klasik 2 biji, dah bite 1. Tapi itu semua yang 2 tu belum siap. Yang maksudnya daun klasik aku yang siap sebiji je. Sebiji yang lagi pakai tu, sekarang. yang aku pakai sekarang Okay. ada dalam kereta. Yang sebiji yang sebiji tu kira aku macam aku tak tahu nak tolak ke apa. Yang sebiji lagi belum start buat. Dia ada frame je. So tu je lah 3 biji lah yang klasik tu, yang apa folding tu aku sebab nak bawa masuk kereta. Macam aku lah. Senang. Macam Dia aku lah punya beli. iklan dia yang aku terpedaya, iklan lama tau ni. Aku buat tengok iklan dia tu aku macam baik lah basikal ni. Sebelum tu kau belum beli? Aku Kau tak belum dapat pernah, lagi? aku pernah nampak basikal tu. Okay. Tapi pada aku sama je lah basikal folding kan. Tapi bila aku tengok iklan tu dia beritahu yang takkan ada sebuah pun basikal yang boleh muat kat bawah seat bus. Okay. Zaman tu. Iklan dia lah zaman tu. Aku cakap, muat seat bus. Macam kalau muat seat bus maksudnya kat bonet aku tu dia ambil suku je. Memang betul. Bila kau dah ni kecil je. Dia sangat kecil. Dia cuma berat lah. Kau dapat kat mana? Aku dapat kat Singapura. Dah lama. Itu pun sama. Aku cari dah lama dah. Aku dah cari lah. Sebab aku basikal tu dia jadi macam aku dah ada letak satu aim lah. Aku macam aku kalau nak foldy aku nak yang ni. Aku tak nak Brompton. Sebab Brompton aku parking pun hilang. Kau faham kan? Orang tahu brand tu tau. Dahun orang tahu. Tapi orang tahu dahun yang moden. Orang tahu basikal aku, dia cakap basikal aku basikal Alibaba. Bukan. Alibaba tu chopper. Chopper kan Chopper sebenarnya Alibaba kan. bukan basikal aku. Tapi dia nampak basikal tu macam Alibaba. So maksudnya dia tak popular untuk mata orang biasa. Kolektor mungkin tahulah kan. Tapi orang biasa. So aku pun rasa selamat nak parking kat surau ke kan. Aku tak heran sangat. Aku parking gitu je. Aku jumpa satu daun klasik dekat Gilang Patah kat area rumah aku basuh kereta. Lepas tu aku nampak satu biji kat situ. Macam kau cakap, dia takkan hilang. Takkan hilang. Dia begitu dengan tayar dah flat habis kan. Makcik Itu bawa? je. Ada makcik bawa ke apa? Tak ada. Aku rasa ada bangla lah kat belakang tu kerja welding kan. Kau tak minta? Aku tengah cari dia punya bos lah. Aku masuk dalam ada satu office kan. Aku cakap ada I nak buat satu frame kan, ada bingkai. Dia buat cermin dengan frame kan. Lepas tu untuk I punya dapur lah, area dapur. Aku pancing dengan gitu kan. Ambil nombor telefon I, nanti kita jumpa dekat rumah lah. Nanti buat ukuran semua kan. Sambil-sambil tu aku tanya lah, itu basikal siapa punya? Waktu dia kata itu bos bos punya. Dia bagi dekat satu bangla ni lah untuk kerja dia kan. Try lah. Lepas tu dah lembik habis tayar semua dah janam kan. Aku bagi kat Izri, ingat aku gambar tu. Ambil lah. Itulah sekarang ni masalahnya dia pun belum pergi rumah aku untuk buat kira-kira. Jadi kalau masa dia buat kira-kira aku ingat nak mancing-mancing kan. Pasal ada rezeki kau tu, ada rezeki kau tu. Sebab InsyaAllah. basikal first aku beli sebab aku beli dengan orang yang tahu basikal tu. So aku dapat to be honest aku dapat $350. Dia still mahal. $1,000 lah kan. Tapi value dia sekarang tinggi. Value dahun ni dia since daripada yang case tadi aku cakap, yang sebelum aku cakap yang Brompton habis sold out tu dekat Indonesia tu. So start daripada tu basikal folding ni yang orang pandang dahun. Sebab Brompton ni macam impossible to get. Yelah. Sebab dia jadi macam susah sangat dapat. Susah jadi orang dapat tapi harga dia pun mahal. Dia orang pergi ke dahun. Orang dah mula highlight brand dah lama. Brand dahun ni pada aku dia dah lama sama dah. je, dia seangkatan je. Cuma pada aku rasa lah dia keluar bukan pada zaman yang betul. Asal kau cakap macam tu? Sebab dia keluar tahun 80-an. Yang basikal aku tu 80-an. Waktu tu transport apa kira macam kita tak modern tau. Kita tak terlalu crowded, kita punya jalan raya tak terlalu crowded. Dia keluarkan basikal yang fleksibel. Kau faham tak? Basikal yang easy tu bawa. Tapi orang tak fikir, dia orang ada LRT, dia orang ada kereta pun tak banyak time tu kan. Macam sekarang kan. Tapi sekarang orang cari balik yang paling kecil tu. Dahun yang kecil-kecil. Dia nak yang lagi kecil, lagi compact. That's why dia punya harga dia terus meletup lah. Tapi bukan sebab harga tu aku cari basikal tu. Tapi sebab memang aku perlukan. Memang aku nak ada sebiji. Dan basikal tu surprisingly dia rupanya dia ngam dengan aku punya child seat. Anak aku punya child seat tu. Dia jadi macam memang dibuat untuk tu pula. Sebab kalau kau tengok basikal tu dia memang ngam-ngam. Aku punya child seat tu dengan punya frame memang ngam-ngam masuk.
Dan aku bawa anak aku dengan comfortable, dengan sangat-sangat selesa. Dia ada palang tengah tu kan? Ada. Dan palang tu dia punya extra support untuk anak aku punya bump. Kan bawah dia kan. Kalau tak Jadi dia jadi extra support lah. Kalau ada bumping besi tu tak jejak tanah. Tak melendut. Dia sampai di situ je. So tu function batang tu lah. Yang aku jumpa itu besi tengah dia tak ada ke? Itu bukan tak ada, mungkin dua model lain. Jadi dua model. Dia ada dua model. Dia actually ada banyak model. Banyak. Yang aku punya tu Mark 2. Dia ada Mark 1, Mark 2, Mark 3. Baru ada yang nama dia Dabike. Dabike tu yang tak ada palang. Lain yang awal tu semua ada palang tengah. Awal semua ada palang tengah. Sebenarnya palang tengah tu macam tak function sangat sebenarnya. Yalah, tapi kalau pakai pakai tu memang function lah. Budak kecilnya tu. Buat masa ni memang ramai yang minta ke Kosap untuk tak ada ramai lah. Tak ramai lah. Ada few je lah. Banyak pun kawan-kawan ke apa. Sebab aku macam baru juga aku cakap ke servis tu. Setelah aku macam macam malah. Soalan banyak tau. Aku puas tau. Cakap aku dah kurang tengok WhatsApp. Disebabkan ada kadang-kadang nombor aku tak kenal. Sebab aku kan banyak spread nombor aku tau. Sebab aku buat fotografi tak. Dah banyak dah lama. Sebelum ni lagi so nombor aku tu dekat dalam Facebook dah familiar lah. Macam banyak lah. Orang boleh search aku anytime je sebenarnya kat nombor tu. So dia tanya semua berkaitan dengan basikal. Dan benda tu bila orang dah tanya start dengan basikal, aku dah tahu ending dia akan jadi satu perbualan yang panjang. Dia jadi aku macam cikgu kena keterangkan kat kau apa fungsi ni. Nak yang zero dan yang zero yang memang macam ni lah. Yang soalan dia berapa saya nak basikal yang paling bajet. Yang soalan-soalan macam tu dia akan panjang. Dia punya penerangan dia. So aku kena beritahu kat Facebook, aku kena beritahu kat orang, aku kena buat servis ni. Aku rasa aku dah kena start buat. Yelah. Sebab sekarang aku faham lah dia scene basikal ni dah jadi macam satu culture baru dekat Yelah, Malaysia. betul. Bukan kat Malaysia, seluruh dunia sebenarnya. Dan aku assume benda ni akan berlarutan lama. Yalah. Benda akan lama sebab sekarang kita COVID tu kita kena asingkan diri dengan orang. Tapi kita nak have fun. Dengan berbasikal kita dapat benda tu, kita dapat pergi satu tempat ke tempat. Kalau kita punya group pun tak ramai benda semua kan. Dan benda tu akan jadi satu macam culture lah. Sebab tu aku dah buat bike daily actually. Tak beritahu lagi. Boleh. Aku dah buat bike daily. Sebab kalau kau tak beritahu, kita orang akan tanya juga. Okay, the bike daily tu aku berteruskan tadi soalan tadi aku teruskan ke bike daily. Boleh, tak ada masalah. Dia cacat apa tak apa. Tak kisah kan, dia tak ikut flow Tak ada protokol. So kan dengan bike daily tu aku nak membudayakan basikal. So dia punya vision dia adalah menjadikan basikal sebagai budaya. Sebenarnya tu bukan asal dia bukannya event tau. Orang pandang tu event. Tapi sebenarnya dia ada satu komuniti. Aku nak ajak orang main basikal. Itu tahun bila? Yang critical mass lain lagi. Critical mass bukan. Aku akan terangkan apa itu critical mass kejap lagi. 2017 aku dah ada bike daily. Tetapi bike daily 2017 aku invite, aku datang. Masuk di sini? Tak ada orang. Sial. Dia invite sebab apa tahu? Itulah kadang-kadang mungkin sekeliling kita lah. Sekeliling kita dia suka tengok apa yang kita buat. Dia suka tengok aku main basikal. Nanti main basikal ajak. Bila ada 10 orang cakap macam tu, aku buat je flyers. Datanglah idea bike daily tu. Sebab aku memang hari-hari naik basikal. So aku buat bike daily. Aku invite, memang tak ada orang datang. Tapi dah banyak kali dah lama-lama ada member seorang. Tapi dia punya apa perasaan kau bila? Yalah first aku okey je. Sebab kau kayu balik. Kayu je lah. Aku anjurkan event, aku kayu. Sebab benda tu kejap je kan buat flyer. So itulah dah masa 2017 sampai 2000 kira sebelum 2020 lah. Orang yang datang tu tak banyak pun yang nak berbasikal. Dan dia just berbasikal. Ada yang datang pun just macam nak tengok apa event. Dia orang still anggap benda tu event. Tapi sebenarnya bike daily aku buat adalah as the community. So macam yang sekarang punya bike daily, aku dah letakkan macam education sikit. Aku sharekan sikit macam mana cara kau buka tayar. Macam mana akan datang mungkin aku akan sharekan juga macam mana kau cara berhadapan dengan kenderaan lain. Apa etika yang kau patut tahu. Sebab benda tu semua akan menghalakan kepada culture berbasikal tu. Sebab macam mana culture tu nak jadi kalau kita tak ada orang kata cara berbasikal yang betul. Orang tak tahu. Orang tak ni kan. Jadi susah nak budayakan. So that's why aku buat dan aku nak sharekan benda tu. So tu datang yang si bike daily lah. Tapi yang sekarang dia dah jadi macam orang dah mula ramai lah. Sebab jelah scene dah start COVID kan. Tu lepas tu yang critical mass tadi kan. Critical mass pula dia adalah pada aku buat event. Dia dibuat hari Jumaat setiap hujung bulan. Sebenarnya bukan Malaysia, bukan Bike Daily yang buat. Bukan. Kan. Dia dah lama, dia dah bertahun, dah lama. Dia since aku ada sharekan dia punya ni, dia punya knowledge lah kan. Aku pun bosan tak ingat kan.
Sebenarnya aku meraihkan event tu. Sebab ketika match tu dia meraihkan basikal. Dia kira macam dia nak beritahu yang basikal pun ada hak kat jalan raya. So that's why dia punya concept of critical mass, kita kena cycling, kita ambil satu lane. Sebenarnya kalau aku tengok dekat San Diego ke kat US, dia orang buat full lane. Kereta tunggu kat belakang. Kereta memang akan maki hamun kau. Tapi dia akan maki hamun. Memang kita nak dia maki hamun. Sebab bila dia maki hamun, dia akan terfikir, kenapa basikal ni ramai-ramai kat depan? Aku nak jalan susah. Kan? Tapi kau tahu tak sebenarnya hak engkau dengan basikal sama. Kau faham tak? Sebenarnya contoh, ni kereta, ni basikal, ni kau. Kalau kita tu horn kau tak salah tau. Okay. Kau sebenarnya kau jalan kat tempat yang betul. Kau jalan dekat jalan yang betul. Tapi persepsi masyarakat dekat Malaysia bila tengok basikal kat tengah, benda ni yang menyusahkan orang. Tak, sebenarnya basikal tu adalah komuter yang bolehkan buatkan kau pergi dari satu spot ke satu spot. Kau tak ada masalah pun. Yelah. Memang kau tak bayar road tax. Siapa kelancau kau nak kena bayar road tax? Kau tak ada enjin. Ya. Yang tu dia by CC kan. Dia kan by CC. Kan CC apa benda kan? Kau check lah kau punya kaki boleh laju mana kan. Check macam tu. Tapi itu yang orang Dia Malaysia transport lah Dia transport. Dia kena lalu jalan yang sama lah. Kita kena kita Dia panggil pengguna jalan raya. kita sama pengguna jalan raya. That's why aku kalau kat Bike Daily aku tekankan helmet dengan lampu tu. Memang aku tekankan. Bukan sebab keselamatan je, sebab pada aku kalau aku bermandu pun aku nampak basikal tak ada lampu, kalau aku rabun ke dah malam pun bahaya. Untuk aku bahaya untuk basikal. Sebab tu aku tekankan benda. Still ramai orang tak pakai sebab style. Tak pakai helmet ni. Tak pakai helmet baru nampak garang, baru rebel lah tak pakai helmet. Kan? Aku pun kadang-kadang tak pakai helmet. Masa situation aku nak bergaya, aku tak pakai helmet. Ada juga kan? Ada juga perangai tapi tu. sebenarnya benda tu wajib lah. Walaupun kau ni dia jatuh wajib lah. Tapi itulah. Dia macam mana? Critical mass. Critical mass tadi. Critical mass. Bukan Pak An tu. Sama Pak An, aku dan adalah pada aku adalah individu yang rasa nak buat critical mass, nak ajak orang untuk join. Dia bukan organize tau. Aku tak organize benda tu, bukan. Jadi critical mass dia memang worldwide event. Semua orang akan support. Mungkin kalau time tu kita ride Jumaat hujung bulan, mungkin dekat tempat lain, dekat negara lain pun dia buat benda yang sama. Dia macam ni lah Earth Day. Earth Day. Kan yang matikan lampu sejam. Dia ibarat macam itulah worldwide punya awareness kan. Rekod dia awareness sebenarnya. Dia awareness sebenarnya. Sebab tu sebenarnya tak macam hari bapak lah, hari bapak, hari mak. Satu dunia kan. Satu dunia, tak ada siapa-siapa punya pun. Hari jadi. Tapi konsep dia sama. Konsep apa? Daily bike, ya, ride. Bike daily. Bike daily aku terangkan sedikit. Bike daily adalah satu komuniti yang mengajak orang main basikal dan dia punya niat dia nak tengok jalan raya kat Malaysia ni penuh basikal dan basikal dengan selamat. Kita happy naik basikal. Anak-anak naik basikal happy, selamat. Dan kenderaan lain pun aware tentang basikal. Kewujudan basikal tu. Sebab sebenarnya kewujudan basikal tu kita tak berapa nampak disebabkan tak ada culture tu. Betul. Sebab kita kalau aku tengok lah kat Malaysia yang sebelum aku main basikal pun, basikal ni pada aku dia spesifik. Kau road bike, kawan kau basikal road bike. Kau mountain bike ya. Mountain bike dengan road bike bukan tak kawan, tapi memang macam tak ngam lah, tak berapa. Contohnya lah dia macam tak ada benda banyak aku boleh cerita kat kau. Sebab aku tak ada road bike. Yalah betul. Tapi aku punya niat dekat bike ni, aku tak nak adakan gap tu. Bike racism. Aku panggil benda tu bike racism. Sebab racist ni penyakit minda. Kau faham tak? Dia racist kat basikal, lepas tu racist dekat benda-benda lain pula. Dia racist dekat tayar pula. Kan? Kalau grup WhatsApp ni, ada grup WhatsApp road bike, grup WhatsApp touring bike, lepas tu grup tayar Shwalby. Mungkin ke arah tu lama-lama tak adalah maksud aku. Kalau kita start macam tu, ada tak dalam contoh grup road bike, lepas tu dia ada grup road bike tayar lain tak tayar brand ni. Speed lain ke? Tak adalah. Tapi kalau kita terus menggalakkan jadi teruk lah bike racism tu, dia akan jadi macam tu, sama macam racist lah. Mula kau racist India, Melayu kan. Lepas tu kau racist apa? Dekat Melayu ni ada Jawa pula, ada Bugis pula. Kau racist pula, kau Bugis, kau Jawa. Kau dah Lepas Bugis Jawa pecah-pecahkan kau lah. racist apa? Kau racist pula, kau punya hidung penyek, kau punya hidung tegak. Faham tak? Racist ni penyakit minda. Yelah. So dalam basikal pun dia ada bike racism tu. So bike daily dia tak ada. Aku fuck benda lah tu. Fuck aku tu tebal tau. Lagi sekali. Double F Lagi sekali. Double F. Aku fuck. Aku tak boleh lah. Sebab benda, sebab dia jadi macam kacau lah. basikal sepatutnya fun.
Dia ada satu Yalah, benda fun. yang enjoy. Benda yang enjoy. Kita boleh share hobi, apa benda, brand-brand yang kita suka dekat ni. It's okay. Tapi the main point is, basikal tu satu benda yang casual, satu benda benda yang macam biasa je. Yelah, betul. Dia tak perlu kau terlalu havoc, terlalu bermati-matian. Tak perlu. Dia bukan Minat is okay. Kau minat mountain bike, kau minat road bike, itu terpulang. Tapi pada aku, kau road bike ke, kau mountain bike, kau still guna benda yang sama, basikal. Kan, kita boleh duduk, kita boleh berkawan, kita boleh cakap apa je, macam tu. So that's why Bike Daily ni, sebab kalau kat Bike Daily kau tengok macam-macam jenis. Basikal macam-macam. Ada yang basikal fixed gear ke, basikal segala basikal. Aku pernah jumpa low rider. Dia join Critical Mass time tu. Aku tengok dia pun aku berpeluh. Penat weh. Kau tengok tayar dia dekat atas. Dia punya pedal dekat bawah. Pedal tu dah sikit berapa inci dia daripada ni. Lepas tu dia nak kayuh, dia kayuh dalam keadaan kaki dia terangkat atas. Aku tengok dah tahu ni akan penat. So aku ada bukit sulang, aku cakap ni tak apa, tak payah naik, tak apa. Aku tak ambil gambar. Kau belok kiri. So aku pun tahu dia pun macam, alamak naik setulang pula kan. Takkan tak follow kan. Tapi aku tengok dia pun, aku cakap dia, nak naik tak? Tu lah macam pun, tak apa, cuba belok kiri, nanti dia orang patah balik, cakap kan. Kau teman dia ke atau? Aku teman dia. So member Kena pandai juga Kena pandai juga. Kena kecil lah. So aku teman dia lah ini semua. So aku nak, sebab dia punya, aku nak situation tu macam tu. Actually dekat aku buat Bike Daily tak dapat tau vibe tu. Aku buat Critical Mass tu baru dapat. Sebab orang recognize Critical Mass tu as event. Dulu orang kenal Bike Daily event. Lepas tu aku dah tutup. Aku tak nak nampak dia event lah. Aku nak nampak dia macam, dia still event tapi event dia berkawan, yang berkomuniti. Yalah, Bike Daily ni community. Dia community base. Aku tak nak nampak dia event organizer. Bukan. Macam Trek Simo. Kau nak nampak dia macam tu ke? Tak nampak juga? Tak Tak ada. Okay. Komen. Tapi masuk aku dia. Susah nak cakap kan? Apa benda sebut. Alright. Dia tak macam tu lah. Dia macam, yelah, community base lah. Aku tak nak nampak dia event organizer. Sebab bila kau nampak event organizer, orang demand tau kat aku sebenarnya. Orang minta stiker. Aku bagi for free. Sorry tertrigger tadi. Tak. Contoh orang minta stiker Alright. Aku memang bagi for free. Tapi bila habis stiker tu, sebab aku bagi for free, aku tak kisahlah, habis-habis lah. Tak apa ni bang, saya tak dapat stiker. Sebab dia anggap aku organizer. Dan dia datang, ada apa-apa dia datang bayar nak tak? join. Tak ada kan? Free. Even kadang-kadang yelah, sebab benda tu macam aku pun silap juga. Sebab aku menampakkan benda tu event. Sebab ada orang jaga, ada orang pakai baju Bike Daily. Nampak macam event lah. Kat situ pada aku silap. Aku tak beritahu orang benda ni apa. Sampailah Critical Mass. Tapi masa Critical Mass, macam kita orang buat event banyak kan, ada cakap-cakap, ada buat ni kan. Tentu aku beritahulah. Cakap okay, Bike Daily ni. So kita buat benda ni semua, aku tak ada tanggungjawab kat kau. Kau jatuh ke, kau apa, kau sesat, itu bukan aku punya tanggungjawab. Tugas aku adalah menjayakan aktiviti basikal yang di mana orang lain boleh join sekali. So itu je aku punya concern. Sekali kau buat event macam tu, berapa banyak basikal orang join? Berapa orang? Purata ke? Sebelum ni ni kan dah lama tak buat kan, sebab PKP. Sebelum ada cecah 100 lebih pun ada. Oh my god. 100 lebih tu aku yang risau. Ya. PKP. Masa tu PKP. Maksudnya tak adalah PKP apa PB. tak tahulah, yang masih Bersyarat. kita boleh bersyarat lah, kita boleh keluar kan. Tapi dah over capacity. 100 lebih kan. Lepas tu aku cakap, ni bahaya ni. Lepas tu aku dah turun bukit kat istana tu, siap ada penguatkuasa. Berpura-pura telefon. Dia ingat aku bangang ke? Telefon tak, skrin dekat telinga berada. Tak, telefon skrin dekat sini. Dia nampak kau tengah record aku. Lepas tu dia tengok. Nampak? Dia telefon. Dia jatuh juga. Dia macam ni. Orang main basikal kan. Telefon sap, jaga. Dia rekam. Kau ambil je lah setan. Aku tahu kau ambil. Kau penguatkuasa, kau dah pakai kereta kat situ. Kau ambil lah. Mungkin nak hantar report ke apa kan. Tapi dalam 150 tu ada macam-macam orang. Ada penguatkuasa, ada polis. Yang join Yang join. Dan aku ada kenal few betul cakap, okey tak ni cakap. As long benda tu tak menjejaskan apa-apa, tak ada report, tak ada masalah cakap kan. Aku takut kena saman. Sebab kalau dia orang kena saman tak apa, kalau aku kena saman tak boleh. Aku fuck saman. Aku takkan bayar punya. Orang lain kan. Aku tak nak aku kena saman tu. Jadi aku tanya-tanya lah dia orang pun main basikal kan. Dia orang faham cakap tu. Okey, so lepas ni kalau kau rasa macam nak lagi safe lah, kau rasa tak nak lagi safe,
Off-road je. Kau buat event off-road. Start tu aku macam banyak ke off-road. Ya, tapi lepas kan tak boleh lagi kan. Buat, aku dah lama tak buat bike daily ni. Aku pun dah lama tak jumpa masyarakat. Berapa kilo tu? Berapa km? Aku ambil 20 biasa. Kat bandar 20. Kalau dekat Spring Lab pun lebih kurang lah 20 juga. 20-30 lah plus minus. Tengok crowd lah. Ada certain kadang-kadang aku tengok crowd macam time orang tak ramai. Contoh ada 30 orang. Tapi orang semua macam tough kan. Macam ni okey. Semua basikal pun macam okey. Okay, kita go 30. Tapi kalau ada satu macam dia bawa bini pun macam nampak okey. Ni aku rasa kita main 20 je lah. Lagi senang, lagi santai kan. Dia punya speed pun sama. Tengok keadaan. Yalah. Ada yang pecut-pecut. Kalau pecut semua pecut. Oh ya. Yeah. Tak ada lah. Maksudnya kalau betul ada mat pecut lah. Aku panggil mat pecut dia tu kan. Dia memang macam tak boleh perlahan. Hidup dia memang kelajuan. Sebab aku ada seorang Timmy tu laju. Oi, Timmy jahanam. Timmy tu dah bermasuk kelajuan. Lagi dia beli basikal baru ni lagi jahanam. Tadi dia tinggalkan aku punya folding. Nasib baik aku pakai folding. Dia tinggalkan. Lepas tu dia belagak. Dia macam dekat depan kan. Problem. yang jiwa kelajuan tu, aku akan kalau macam tu aku nampak dia laju kan, aku akan aku macam splitkan group lah. Yang laju lah sebab aku tak nak kacau kau punya fun. Itu cara kau fun dengan basikal. Kau suka kelajuan. So kau go ahead lah. So aku kena, yang penting pada aku adalah sweeper lah. Orang yang sanggup tunggu kat belakang. Yang last sekali. Sebab the reason pada aku, walaupun aku bukan organizer, tapi aku ada tanggungjawab tu lah. Yelah. Apa-apa hal orang terhilang ke kan, nak kena jawab juga. Nak kena jawab juga. So itulah. Yelah, dia jenis basikal tu pun dah yelah macam contoh road bike untuk laju. Kan ada basikal yang buat untuk memang betul-betul santai. Ada yang buat basikal untuk pergi ke pasar. Jadinya waktu dia enjoy, contohlah kalau kata dia enjoy event kan. Jadi kalau kata dia dah naik road bike apa semua, memang dia enjoy dengan laju lah kan. Tak nak kena bagi lah dia laju kan. Bagilah. Takkan kita nak tahan-tahan dia kan. Tak boleh. Takkan tekan brake dia tak boleh. Tak boleh. Kacau kan. Slip besi kat dekat kami ni. Tertongging budak tu. Yelah. Itulah. Okay. Apa? Daily bike daily. Lepas tu critical mass. Ada lain tak ada lagi ya? Tak ada lah. Jadi budak-budak yang sama juga yang masuk gravel dengan kau yang gravel tu random juga. Banyakkan yang orang sama lah yang dekat-dekat. Sebab yang start aku gravel tu start dah ada PKP yang tak boleh 10 orang tu. Oh okay. Yang confuse tu, kejap 2 orang, kejap 10 orang. Aku pun dah pening kepala otak aku. Lalu aku panggil siapa yang nak join off-road, ni kan, dia punya route dia kat sini kan. Yang nak join ni lah. Tapi tak banyak pun off-road, aku rasa belas-belas orang je yang follow. Yalah. Lagi tu sebab off-road require off-road punya tayar. Yalah, banyak benda lah. Mungkin ada orang yang malas nak basuh basikal lah lepas tu apa semua kan. Tapi aku pun dah jadi macam aku mungkin takkan off-road lama lah kot. Masa? Penat sial. Kau pernah bawa 16 inci pergi ni? Nah, itu lagi jahanam punya penat tu. Aku bawa basikal berdiri. Aku saja sebab aku dah tukar tayar gravel. Ini malu kau tak masuk off-road ni kan. Dah dahun-dahun aku pedal. Tapi lepas tu aku menyesal. Tengok celaka betul lah. Nak panjat susah, nak turun susah. Turun memang tertongging. Kau salah step tertongging. Tayar kecil. Tayar kecil kan. Dia penat apa? Penat servis. Sebab balik kau kena basuh basikal kau. Kau kena letak minyak kalau dah kering benda semua. Lepas tu barang-barang jahanam. Sebab tu off-road kau kena pakai basikal yang sedap. Sebenarnya. Sebab tu basikal off-road mahal. Yes. Basikal off-road, basikal gravel yang betul-betul mahal. Basikal mountain bike betul-betul pun mahal. Requirement dia punya material, dia punya banyak lah. Barang-barang. Dia upgrade dah. Dia dah naik satu level. Macam aku pakai hybrid kan, basikal ni kan, basikal lenjan. So jawab lah sendiri dia punya ni. Banyaklah kurang dia. Tapi itu pilihan yang aku ada. Jadi bedal je lah. Impact point dia pun banyak. Macam contoh basikal yang commute kan. Memang kau jalan atas jalan raya yang orang kata smooth je. Masuk off-road mana ada jalan lubang sana lubang sini, langgar sana lubang sini. Jadi lain lah, lain benda. Boleh nak tagak. Kau pakai barang yang baik lah saya cakap. Kau pakai barang yang okey lah. Macam aku pakai ikut aku punya aku punya bajet dengan apa yang ada. Aku cuma tukar tayar je. Masuk tukar tayar aku punya RD, FD ke apa benda semua tu pakai standard stock punya. Aku tukar tayar, aku tukar drop bar. Dah tu je. Aku go gravel. So cakap tak modal banyak pun. Fun dia aku still dapat. Aku pun lenjan juga macam gravel lain. Cuma aku punya basikal tak sesedap yang lain lah. Aku kena extra effort lah, itu je. Aku nak tanya berkenaan dengan frame. Okay. Frame tu dia ada size dia dia. Betul. Ada. Jadi dia
contoh kalau tinggi macam dia ni, Ha. memang kena ikut saiz dia lah. Ikut Dia saya. macam Kalau dia mana? pakai basikal kecil pelik lah. Dia macam badut circus lah. Ya, ya tak, Sorry lah tapi aku direct Dia macam beruk dah. ya lah, maksudnya kalau badan macam dia sesuai saiz apa kan. Kalau dari macam saiz punya soalan tu, aku rasa better measure lah. Tapi kalau tanya estimation, mungkin dia M. Untuk aku M ataupun mungkin almost dah jadi L. Mungkin dia punya 50 ke atas lah kalau kata technical number dia. technical number mungkin antara 52 sampai 57. Tu dia punya basikal punya saiz lah. Habis dia punya saiz tayar yang 20. Tayar tak ada masalah. Dia frame tu. Dia frame. Frame Tayar tak ada masalah. Sebab sebenarnya kalau kau bawa basikal, kau punya body kau lagi banyak kat frame sebenarnya. Maksudnya range body kau ni kat frame. Tayar ni tak main peranan sangat pun. Sebab tu tayar standard je. Dia ada 26, 27, 28, 29, 700. Tayar tu pilihan lah. tak ada masalah. Okay. Saiz tayar tu sendiri pilihan kita. Pilihan kau nak rolling macam mana lah. Dia ada lain tau. Macam kau pakai berapa biji basikal? Aku satu je. Satu je. Okay, kalau kau try basikal yang lagi besar, kau akan rasa lain pembawakan kau. Kau akan jadi jahanam macam Timmy. Laju je kan. Sebab kau basikal besar laju kan. Kau asyik laju je, kau tinggalkan kawan kau. Dia punya ni. Tapi Rolling bila resistant. macam aku pakai basikal 16, so orang akan fikir mesti perlahan ni kan. Oh tak. Tak juga kan? Tak. Sebenarnya basikal tu laju. Aku sendiri cakap, basikal ni laju. Berapa gear dia? Dia 3 speed. 3 speed je 3 kan? speed. All up. 3 speed memang. Dia punya konsep dia high, medium, low. Yalah. Oh, high medium. Kau kena set kat mind kau high, medium, low. Dan 3 speed tu sebenarnya boleh bawa kau touring dunia pun. Yalah. Cukup. Sangat cukup. Dia betul konsep basikal tu kenapa dia buat tayar kecil, dia buat gear 3 je. Sebab apa? Sebab dia tahu yang gear yang paling berat ni kau boleh pergi sampai 35. Limit kau kat situ. Dan untuk bukan jiwa speed macam aku, 35 tu dah laju ni. Dah laju dah cukup lah untuk aku. 35 laju. Laju Itu ibarat kau turun bukit. 35 dengan tayar 16 inci dahun. Laju. Bergoyang. Ini Itu kalau langgar apa-apa terbang. Rambut kau laju. cakap lah. Rambut kau semua dia akan terbang. Dia akan Laju lah 30 lebih. Ni laju sangat tu yang tak ada Bukan, dia dah ada dah rambut. Timmy dah ada. Dia hilang sebab kena angin. Rambut Laju hilang sangat sebab- lah. Laju sangat. Dia laju sangat. Sorry Amy. Banyak sangat nama kau naik malam ni. Memang itu kan reason dia. Aku dah tanya awal kan? Itulah konsep dia. Okey, apa soalan basikal yang kau nak tanya? Kau mewakili orang awam. Pasal kau konsult orang tentang pembelian basikal. konsult, okey. Charge tu sendiri macam mana? Tak, charge dia ikut aku berapa banyak kau habiskan masa aku lah. Ya. Tak ada lah contoh macam kau tak adalah, dia tak adalah charge ikut time Tak adalah ke apa. detail. Okay, contoh aku berjaya belikan kau sebiji basikal yang kau nak. Oh, dia kena dia sampai final baru charge. Baru dikira charge ke tahu? Aku masa sekarang yang aku buat, aku akan confirmkan sampai dia memang betul ada duit nak beli basikal. Kalau tanya-tanya aku akan jawab soalan yang klise lah, macam auto reply lah jawapan dia kan. Jadi macam boring sikit lah, macam komputer punya jawapan lah. Komputer je lah, maaf saya tidak tahu perkara ini contohnya kan. Tapi kalau kau cakap okey bang, saya memang ada 2,000. Okey. Saya nak beli basikal ini semua. Okey, dia punya term macam ni. Saya akan Eva bla bla bla, kau beritahu dia lah. So ending dia contohlah basikal tu harga 2,000, aku ambil dalam mungkin RM50. Okey. Contoh lah ni. Tapi aku punya kerja RM50 tu, daripada kau zero sampai lah kau beli basikal yang kau minat dan kau naik basikal ni kau selesa. Macam tu. Yalah. Oh, okey. Sampai complete lah. Benda tu pun datang disebabkan masalah yang aku jumpa kat sekarang dengan orang yang nak beli basikal ni. Dia orang masalah dia beli basikal sebab kawan. Dia banyak dan okey, kedai basikal okey, dia akan dia akan jual je. Dia akan jual je. Kedai basikal dia akan jual basikal. Dia akan jual. Faham tak? Dia tak akan advance ni tak okey untuk awak, takkan. Selagi ada basikal yang dia rasa okey untuk dia akan ni. Kebanyakannya lah, tak semua kedai. Jadi aku mungkin kalau kau tak nak macam tu, kau boleh jumpa aku. Aku akan cuba dapatkan basikal yang memang kau minat. Kau kata yang salah sayang kau suka apa? Warna apa kau suka? Macam ni kelajuan kau ni budak sport ke ataupun bukan? Biasa-biasa je. Biasa. Macam aku ada member seorang dia terbaca satu artikel aku yang pasal orang kena stroke. Orang tu kena stroke, lepas tu dia start cycling dan dia punya stroke bukannya pulih lah, tapi dia getting better lah. Dan member aku ni kena kencing manis. Okey. Dia advise aku, dia minta aku advise macam mana aku nak beli basikal apa. Aku terus terang cakap dengan dia, kau beli basikal yang paling selesa untuk kau. Walaupun basikal yang kau tengok macam tak berapa cantik. Sebab first basikal kau kena beli basikal selesa.
Sebab kalau kau beli basikal cantik, kau tak selesa. Sebab sebenarnya basikal cantik tak selesa. Yalah macam betul. kita nak mulakan kan dengan beli basikal kan. Macam mana aku pun macam mana nak tahu aku ni selesa sebenarnya kan, melainkan aku dah try lah. Macam contoh member ada basikal Hmm. dan kita try yang 20 inci. Lepas tu kita try pula yang 26. Kan? Baru kita dapat tahu kan keselesaan kita kat mana kan. Yalah. Betul tak? Jadi macam itu kau consult juga berkenaan dengan boleh kau try boleh dulu lah. basikal ni, kau try dulu gitu lah. Ya, bukan try. Aku akan tanya banyak lah. Aku tanya macam tu. Jadi macam member aku yang kecil manis tadi. Dia badan besar. Dan aku tak advise dia benda yang macam basikal terlalu kecil, foldy ke apa. Aku kena tengok dia juga. Oh, okey. Dan dia aku dah ambil satu point. Satu, dia ada kecil manis. Dia tak boleh basikal yang hard, yang susah dia nak bawa apa benda semua kan. Lepas tu dia badan besar. Badan besar kau nak pakai 16 inci boleh. Tapi kau punya flexibility kau nak imbang benda tu, dia akan jadi problem. So average tayar yang sesuai untuk orang macam tu pada aku antara 20 sampai 26. 700 kau jangan dulu. Waktu itu ni besar. 700. So 20 antara 20 sampai 26 tu pada aku macam okey lah. Kau dia fast enjoy rolling lah, Kau nak enjoy pun senang. 16 sebenarnya sangat mudah tau 16. Sebab dia kecil. Yalah. Kau nak ni senang tapi yang susah dia handling. Sebab dia kecil sangat. Kecil. Kau handling payah. Jadi orang yang baru main basikal aku rasa tak sesuai untuk tayar kecil sangat. Jadi aku advise dia 20 inch kau cek foldy ataupun kau cek mini velo. Dah dua benda tu semua. Okay, macam aku ada orang juga tanya aku sebab aku tahu aku pakai 20 inci. Ada juga member yang nak main basikal nak main 20 inci juga. Aku cakap dia, kau betul-betul nak beli 20 inci ni kan. Sebab apa kan kayuhan dia tadi kau cakap kayu tu yalah sedikit penat berbanding 26 inci yang besar-besar tayar yang lebih besar kan. Jadi dia fikir-fikir. Aku cakap dia, kau jangan terlalu taksub lah. Contoh aku pakai 20 inci, kau nak ikut juga pakai 20 inci kan. Jadi baik kau tanya member kau yang ada pengalaman dua-dua basikal ni ke apa kan. Aku tanya dia lah. Macam saya sih pada aku tak ada masalah lah. Pada aku dia bukan masalah besar. Macam aku advise dia 20 sampai 26 tu sebab itu pada pendapat aku rasa 16 susah untuk kau yang baru. Macam member kau, contoh dia kata dia nak try 20, try lah. Try basikal kau. Lepas tu kalau kau mesti tak tahu nak advance dia tayar apa kan. Cara yang paling senang adalah kau cuba. Kau kena cuba sendiri. 26 tu okey ke tak untuk kau. Macam aku bawa 26 aku tak suka. Sebab dia macam tak pergi. Untuk aku sebab aku tak suka basikal yang macam dia berat je lebih tapi dia tak pergi jauh. Kau faham tak? Dia cantik. 26 ni pada aku dia cantik. Kalau macam mountain bike lah. Kalau macam ni 26 touring lain. Maksud aku view dia dah berbeza. Yang biasa aku nampak 26 yang mountain bike vintage. So aku bawa aku rasa macam tak feel lah dia punya ni. Aku lagi suka 700. 700. 700 aku ada lagi feel lah. Itu personal lah kan. So itulah. Tak apa. Gitu dah. Okey. Dah nak masuk part ketiga. Betul? Banyak tak apa, tak kisah pun. Tapi kita nak masuk ke terus part 3. Tak kisah. Okey, boleh. Kita akan jumpa di part yang ketiga. Bye bye.